Sekarang ni saya nak jemput orang baru juga, ya, YB Datuk Haji Mustafa bin Musa untuk memberikan pembahasan pertama di dalam Dewan sebagai wakil daripada negeri Melaka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan salam sejahtera, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia dan inspirasi bijak, laksana tuah dan berani laksana jebat. Moto terbaru kerajaan negeri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas izin untuk memberi ruang saya menjadi pembahas terakhir, ya, kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12. Baju kurung, baju kebaya dipakai gadis Tanjung Bidara. Kali pertama di Dewan Yang Mulia, izinkan Melaka mohon bicara. Secara resminya, from the bottom of my heart, dengan izin, saya mengambil kesempatan ini menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong dan Tuan Yang Utama Tun, dan semoga bertahta di atas singgasana dengan sejahtera dan di bawah lembayung Yang Maha Esa. Saya juga ingin menitipkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka, Barisan Exco dan Adun Melaka, serta tentunya seluruh warga negeri Melaka, kerana telah mencalon dan memilihkan saya sebagai wakil Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka untuk Ahli Dewan Negara bagi penggal Ogos 2023 dan Ogos 2026. Sesungguhnya ini satu amanah yang harus dipikul dengan tertib dan penuh tanggungjawab, insya-Allah. Saya juga merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh kepimpinan Kerajaan Madani dan Kerajaan Perpaduan kerana telah berjaya membentangkan laporan yang begitu kompetitif untuk rakyat Malaysia. Tapi apa yang hendak saya katakan lagi sebagai penceramah yang terakhir, orang yang datang kenduri di peringkat akhir kadang-kadang untung dan kadang-kadang rugi. Betul? Datuk Seri Yang di-Pertua, puas saya menanam ubi, nenas juga dicari orang. Puas saya melakar isi, malangnya semua telah disebut orang. Namun begitu, sebagai seorang guru, 30 tahun bergelumang dalam dunia pendidikan, tentunya isu yang terpenting yang ingin saya bicarakan pada hari ini ialah tentang isu pendidikan. 30 tahun bukan jangka masa yang pendek, penuh landscape dan warna-warni. Kita telah melalui berbagai ranjau dan duri dalam membina sasiah dan kemenjadian pelajar. Namun setelah 66 tahun kita merdeka, masih ada kelompangan yang perlu kita perbetulkan dalam kita memastikan anak generasi pewaris nusa dan bangsa ini akan terus terbina bukan sahaja dengan akademik terpuji, tetapi sasiah dan akhlak yang baik dan boleh kita banggakan. Datuk Yang di-Pertua, saya berasa kecewa sebagai seorang bekas guru. Saya kecewa apabila kerajaan mengumumkan penamatan peperiksaan UPSR dan PT3. Inilah peperiksaan yang mengukir kecemerlangan, yang menjadi kayu ukur kepada tahap pencapaian dan prestasi pelajar. Apabila pelajar tidak lagi diuji di peringkat sekolah rendah, 6 tahun mereka diuji dalam peperiksaan berasaskan sekolah, berasaskan bilik darjah. Dia tidak pernah melihat wajah-wajah lain yang menilai dia, seperti UPSR. Kalau kita dulu UPSR kita berbaris, kita siap baca Yasin di rumah dan balai raya. Anak-anak nak ambil UPSR, betul kan? Kemudian kita siap berbar cikgu bagi motivasi. Masuk dewan tengok cikgu lain, soalan lain, yang semaknya pun orang lain. Tetapi hari ini bila pentafsiran berasaskan sekolah dan pentafsiran berasaskan bilik darjah,
maka guru yang menilai pelajar itu. So, persaingan sempurna dalam menzahirkan kejayaan tidak akan terserlah, tidak akan terbina dan tidak akan terpupuk di peringkat skor rendah. Bila meniti ke menengah rendah, dulu kita ada SRP. Kalau saing-saing saya SRP, lepas tu ada PT3, ada PMA, macam-macam jenama maksudnya satu. Tetapi sekarang juga telah dihapuskan. Pelajar sekali lagi tidak diuji. 3 tahun di peringkat menengah rendah. Dan pelajar melangkah dengan bergaya tetapi kadang-kadang jiwanya kosong. Bila dia melangkah ke tingkatan 4 dan tingkatan 5, setelah berusia 17 tahun, 6 tahun di sekolah rendah dan 5 tahun, 11 tahun, barulah pelajar itu diuji dalam satu peperiksaan perdana, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia. Ini satu culture shock, kejutan peperiksaan. Kerana dia tidak pernah dinilai seperti itu. Dalam peperiksaan berasaskan sekolah dan juga bilik darjah, yang buat soalan cikgu dia, yang semak pun cikgu dia, yang jaga pun cikgu dia. Tetapi bila dia berada di tingkatan 5, dia masuk dewan, soalan dibuat oleh lembaga peperiksaan. Yang jaga orang lain bukan cikgu dia, dan disemak oleh orang lain. Daripada 30 tahun, 25 tahun saya adalah ketua pemeriksa. Dan saya menerima bukan pelajar saya, tetapi saya menerima daripada Terengganu, daripada Kelantan, seluruh negara. Jadi ada kelainan kerana persepsi seorang guru, dia juga insan biasa. Dan kadang-kadang bila pelajar itu terlebih kata atau terguris di hatinya dengan kata-kata pelajar itu, maka akan terhukum juga sedikit di dalam peperiksaan. Apa yang saya maksudkan ialah, saya ingin mencadangkan supaya Kementerian Pendidikan supaya kalaupun tidak bisa mengembalikan peperiksaan itu seperti asalnya, maka wujudkanlah satu mekanisme atau peperiksaan dengan jenama baru tetapi berwajah sama untuk menilai pelajar sekolah rendah, kerana disitulah aliran dia untuk ke MRSM, untuk ke sekolah berasrama penuh yang tuntas, telus dan benar-benar tidak memihak kepada sesiapa, sebab diuji sepenuhnya oleh orang luar. Bila dia naik di tingkatan 3, ini lebih penting Datuk Yang Dipertua. Sebab inilah akan menentukan sama ada ke sains sosial atau sains tulen, sama ada menjadi pembikin dasar negara ataupun menjadi saintis, doktor, ahli farmasi dan sebagainya. Tetapi apabila mohon mencelah. Ya. Sila. Datuk Seri. Latar belakang SPM adalah Cambridge. Ya, masa kita buat dulu adalah Cambridge. Cambridge daripada UK. Mereka pun ada satu peperiksaan yang dinamakan checkpoint exam. Sebelum itu national exam, checkpoint. Sebelum IGCSE, equivalent atau sama dengan SPM. So, dalam sistem British masih ada assessment yang dipanggil checkpoint. YB setuju tak dengan mungkin cara sebegini? Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Saya sedang berbicara sebelum SPM. Kalau SPM tu dia dah memang sekarang ni macam dulu juga lah MCE. Sekarang di SPM sama bentuknya. Tapi perjalanan menuju ke SPM itu sekarang ni begitu kosong, lompong dan mudah. Dia tidak macam kita dulu, terpaksa melalui beberapa peperiksaan, kita teruji. Kita masuk science stream teruji. Atau kalau rendah sikit, malah dulu pernah pula diadakan kalau tak mencapai tahap matematik, kita ulang semula di tingkatan 3. Itu berlaku. Malah di sekolah rendah ada 2 peperiksaan dulu. Satu itu peperiksaan darjah 3 yang membolehkan dia lompat ke tahun 4. Tapi kenapa sistem peperiksaan ini kita bobrokkan? Kenapa sistem peperiksaan ini kita hapuskan? Jadi saya minta Kementerian memikir dan mengkaji semula, jika perlu peperiksaan itu diadakan kembali. Itu satu. Yang keduanya, boleh tak bagi kita data sejauh manakah kecemerlangan ada periksa dengan tak ada periksa? Maknanya sebelum peperiksaan dihapuskan dengan setelah, adakah dia dapat menunjukkan satu peningkatan yang saujana, peningkatan yang luas, peningkatan yang betul-betul baik? Kalau itu berlaku, tapi sebagai guru saya jawab dulu itu tidak berlaku. Kerana zaman saya mengajar lagi, dia masih peperiksaan telah dihapuskan. Kalaupun kita mengatakan SPM itu peperiksaan yang paling susah di dunia. Sebab tingkatan 4
tidak diuji, tingkatan 5 tidak diuji. Kenapa tidak kita wujudkan sistem semester seperti STPM? Iaitu tingkatan 4 2 semester, di semester 2 itu diuji hanya tingkatan 4 sahaja. Kemudian sambung semester yang tingkatan 5 ada 2 semester lagi ujian dia. Jadi makna pelajar tingkatan 5 tak perlu lagi baca tingkatan 4. Dia hanya jawab di semester dia. Seperti mana pelajar pra-universiti sekarang, iaitu setiap 6 bulan mereka diuji. Kenapa tidak kita buat begitu? Impak daripada jenama baru peperiksaan ini ialah satu, pelajar tidak ada daya saing. Selemah-lemah pelajar dulu, saya anak kampung yang berpelita, belajar pakai dian, tetap saya akan belajar sejarah sebab esok ada ujian sejarah. Tetap saya akan belajar matematik kerana esok diuji matematik. Tetapi sekarang ini, itulah yang berlaku. Yang keduanya, dia juga memberi kesan kepada masa depan pelajar itu sendiri. Apabila dia keluar nanti, dia tidak mempunyai kemahiran cukup macam kita dulu. Sekurang-kurangnya kita ada sijil. Dia tak ada langsung, UPSR tak ada, PT3 tak ada. Jadi pendekkan cerita, kerana masa pun berlalu laju, maka saya berharap supaya kementerian dapat menimbang semula demi anak bangsa. Sebab kalau bomo Datuk Seri, kalau dia salah bagi ubat, satu keluarga saja akan binasa. Rugi Menteri Pendidikan dah keluar Dewan ya. Kalau doktor pun, Waima doktor juga manusia biasa, tersalah memberi suntikan yang terbunuh satu jiwa insan biasa. Kalau hakim terkilaf memberi keputusan, insan tak berdosa kau sumbat dalam penjara. Tapi kalau sistem pendidikan berlaku kesilapan, kealpaan, tata kelola dan urusan yang singkat pemikirannya, maka satu generasi akan hancur dan musnah. Sebab itu para sarjana berkata, kalau mau melihat pemimpin masa depan, lihatlah pelajar hari ini. Kalau mau melihat bintang dan sinar, adakah bergemerlapan seantero alam di hari muka, maka lihatlah dada langit biru atau kelabu pada hari ini. Itu adalah perbiladan analogi yang menunjukkan betapa pembinaan dan pembentukan pendidikan akan menentukan generasi yang akan menobatkan nusa dan bangsa ke persada yang paling gemilang di dunia. Bagi saya, apapun yang kita bincang, nak buat jambatan, buat bangun ekonomi, semuanya bermula daripada satu perkataan, iaitu pendidikan. Iqra. Sebab itu ayat pun kata iqra. Iqra bismi rabbika, bacalah. Jadi itu kita. Jadi kerana kita tak baca, kita wal as'inal insana lafi khusr. Kita ni orang yang sentiasa dalam kerugian. Ada kuasa, gunakan. Sebab itu kadang-kadang pengalaman dalam dunia pendidikan, saya bergelumang 30 tahun. Kalau budak tak exam, dia memang tak baca. Hari ini mak bapak pun mungkin pening kepala, kerja rumah pun dah tak ada. Sebab cikgu pun kata tak ada exam. Dan KPI guru pun akan menjadi luas, menjadi rendah. Sebab tak boleh diuji. Kalau saya dulu, saya takut pelajar saya gagal, saya yang kena. Tapi hari ini tak ada ujian, Alhamdulillah. Kepada guru barangkali begitu. Tetapi kepada pencinta kejayaan, maka saya beranggapan bahawa peperiksaan, saya tidak menafikan apa yang kementerian buat, iaitu peperiksaan berasaskan sekolah, peperiksaan berasaskan bilik darjah, dan pentaksiran di akhir semester atau akhir tahun. Itu dia buat. Tapi instrumennya, kaedahnya, tata kelolanya tidak seperti peperiksaan awam. Itu yang menyebabkan pelajar jadi lemah dan daya saing. Itu juga mungkin pelajar tak nak sambung peperiksaan. Seperti sahabat saya sebelah sana tadi kata, puluhan ribu pelajar tak ambil SPM. Dan puluhan ribu pelajar lepas SPM tak nak sambung. Sebab apa? Sebab dia kata didera dengan peperiksaan. Wih, tiba-tiba 17 tahun umur pun ambil exam. Wih, susahlah dia kata. Baik aku bawa Grab, tak tentu RM100 sehari. Begitulah pemikiran pelajar. Kalau dia darjah 6 aku dah biasa. Lepas tu tambah lagi sekolah menengah tingkatan 3 aku dah biasa. Tingkatan 5 alah bisa, Tegal biasa. Datuk ini pertua yang bulat tak datang bergolek, MPP tak datang melayang. Kalau kita hari ini tak pecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya. Justru harus kita bersama untuk mendesak Kementerian Pendidikan mengkaji semula. Dan selain daripada itu, kementerian juga harus masalah keciciran pelajar. Masalah keciciran pelajar terutamanya dalam kalangan, minta maaf, kalangan anak orang asli misalnya, harus diberi perhatian.
Masalah guru yang kurang di sekolah. Kita ada dua masalah, Datuk Yang di-Pertua. Satu, guru kurang, satu guru cukup tetapi kurang. Itu dia. Guru kurang maknanya option. Dia perlukan 4 orang guru bahasa Melayu, tapi dia ada 2 aja. Sekolah itu bodinya adalah 30 guru. Memang dia ada 30. Tetapi guru PJ lebih, guru matematik lebih, maka berlakulah filem P. Ramlee di mana cikgu matematik kena ajar bahasa Melayu. Apa dia nak ajar matematik? Tata bahasa dia pun lintang pukang. Jadi maknanya membebankan guru dan akhirnya pelajar. Jadi masalah kekurangan guru dan sekolah sakit. Di Melaka ada 5 sekolah daif sangat-sangat sekolah rendah. Dan 2 sekolah sakit. 1 sakit jantung, 1 sakit kanser. Yang kanser ni tak 4. Sekolah menengah Seri Duyung. Kalau menteri tadi ada. Sepatutnya sudah diguna pakai beberapa tahun yang lalu. Tetapi tidak siap sampai ke hari ini. Sekolah menengah Seri Duyung. Sekolah kebangsaan Kerubung 2 juga menghadapi masalah yang sama kerana tak siap sampai hari ini. Apa kesannya? Sekolah sekitar padat dan mampat. Sampai 40 orang. Cikgu sekolah rendah sana diam, sana pelayan bising. Sana duduk, sana berdiri. Sana menangis, sana terkencing. Macam-macam. Saat jadi cikgu dia tak tahu. Kalau jadi cikgu dia tahu masalah ini. Lepas tu cikgu tak boleh kontrol. Banyaklah masalah sampingan mak bapak. Saya pendekkan cerita bahawa KPM memainkan peranan penting dalam membina Malaysia Madani yang lebih cemerlang, dan anak-anak Malaysia Madani yang menghauskan ilmu pengetahuan perlu kita mulakan dengan pemikiran dan kaedah yang baru. Dan akhir sekali saya nak sentuh juga ialah tentang Melaka. Tahun depan tahun melawat Melaka. Tahun melawat Melaka ni indah. Setanding dengan Terengganu tadi dia kata. Setanding. Terengganu pun dah tak ada. Jadi saya ubah lebih baik dari Terengganu. Dia tak ada. Lebih baik. Kita ada pantai yang indah saujana mata memandang. Kita ada tumbuh-tumbuhan yang menghijau yang tentunya menimbulkan ketentraman pada sedak deria yang sentuh dan rasa. Kita ada makanan Melayu, Cina, India, Bengali, Portugis, Iban, Dayak dan Kadazan. Semua pun ada. Makanan, kita ada pusat membeli belah, kita ada bangunan-bangunan sejarah yang kekal terpelihara menggamit pelancong seantero dunia. Jadi, sempena Tahun Melawat Malaysia, saya nak juga kepastian daripada kementerian. Ada tak dimasukkan dalam kalender pelancongan Malaysia tempat-tempat ataupun program-program raksasa yang dibawa ke Melaka? Satu. Yang kedua, Melaka banyak museum. Melaka ada museum samudera, Melaka ada museum Portugis, Melaka ada museum pertahanan. Tak lupa, Melaka ada museum UMNO pun ada. Ada. Tak lama lagi mungkin Melaka ada museum Madani mungkin. Apa yang penting bukan nama dan jenamanya. Apa yang penting pengisiannya. Banyak dah tak ada duit. Jadi ini kerajaan, dia telah digazetkan sebagai kawasan bersejarah. Ada tidak apa-apa dana atau geran yang diturunkan kepada agensi ataupun kepada pihak-pihak yang mengurus supaya benda itu kekal terpelihara. Jadi selamat datang ke Melaka semua. Melaka di mana segalanya bermula. Daripada zaman Portugis sampailah ke zaman Belanda, dan pengumuman kemerdekaan pada 20 Februari 56 juga berlaku di bumi bertuah, bumi kelahiran saya, Melaka, bandaraya bersejarah. Jadi saya jemputlah semua datang, tidur hotel 2-3 hari, bayar sendiri lah. Bayar sendiri ataupun ada atau disponsor oleh Datuk Yang di-Pertua. Ya. Tapi senator boleh pas kepada Datuk Yang di-Pertua. Okey, tapi itulah tuan-tuan dan puan-puan, keindahan Melaka tiada tandingnya. Tiada kata secantik bahasa untuk saya menterjemahkan keindahan bumi saya yang tercinta. Ada sejarah, ada budaya, ada pemandangan ciptaan Tuhan terlalu menakjubkan. Pasti datang tidak kecewa dan pasti datang bertandang lagi. Orangnya pun manis-manis, cantik-cantik dan berbudi bahasa. Akhirnya sebab ada 43 saat, ini yang buat fitnah, yang buat apa? SKNM, ambil tindakanlah. Lebih teruk dan nyatakan kepada umum berapa yang kita dah ambil dan berapa yang belum ambil, berapa yang sedang ambil. Sebab tahu-tahu dah diam. Ya, yang bincang sikit ni SKNM menimbul fitnah kepada kerajaan yang paling
malangnya menyentuh yang di Pertuan Agong. Saya pantang orang menyentuh yang di Pertuan Agong. Kalau pantung parti boleh terima lagi. Kalau menyentuh bangsa, agama, kalau keris telah kuhulus, haram kuk sadung semula kalau ulunya tidak berdarah. Itu dia. Jadi jangan sentuh perkara-perkara sensitif. Jadi ambil tindakan segera supaya kelucahan ataupun melampau, tindakan kata-kata yang melampau di dalam media dapat kita ambil. Saya tak suka mencuri masa sebab orang mencuri Sambung masa. lagi 5 minit lagi kita nak dengar ini. Tapi itu saya ada permintaan untuk tambah masa lagi. tapi yang akhirnya lah rakan-rakan senator cakap pun kita nak. Saya belum lagi, saya baru angkat sumpah 21, belum apa-apa lagi tapi suap permohonan bantuan dah tinggi macam ni. Jadi maknanya peruntukan tu harus disegerakan. Bila tadi saya dengar YB kata tahun lepas pun tak dapat, saya menjadi gerun takut dan kecut. Sebab saya kata kalau tahun lepas pun tak dapat, aku dengan Nick ni lagilah tak dapat. Jadi saya harap itu pun penting juga. Duit bukan segala-galanya Datuk Ini Pertua, tetapi segala-galanya memerlukan duit. Itu sangat penting. Betul? Dengan kata-kata itu, saya mendoakan supaya kerajaan Madani terus terpelihara, sahabat-sahabat saya di Dewan Rakyat, Dewan Negara dan pemimpin-pemimpin negeri terus kekal untuk berbicara keadilan dan kebenaran, membantu rakyat jangan ada noktahnya, membantu rakyat jangan ada sempadannya. Selagi hayat di kandung badan, selagi nadi dan jantung masih berfungsi, sebagai pemimpin rakyat letakkanlah di tahap yang paling tinggi. Itu yang paling penting tanpa mengira warna bendera dan parti. Kehadiran kita membela rakyat, kehadiran kita membantu rakyat, kehadiran kita membawa suara rakyat di Malaysia dan di kawasan kita untuk kita renung dan kita atasi bersama. Maaf kalau ada tutur kata saya mengguris rasa, tersalah kata terlebih bicara sehingga kadang-kadang apa yang berlaku tidak saya duga. Saya mohon maaf dan dengan ras doa dan harapan yang tinggi saya menyokong penuh pembentangan KSP RMK 3. Moga-moga negara terus dipacu dengan gemilang. Sekian. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak mencelah ke apa ni? Dah habis dah. Terima kasih Yang Berhormat. Satu ucapan yang memberangsangkan, ucapan pertama yang memberangsangkan, yang memberi kita semangat, ya, yang menyentuh pada pendidikan kita. Dan juga tak salahlah Melaka pilih wakilnya yang juga bertindak sebagai exco pelancongan mempromosikan Tahun Melawat Melaka tahun depan. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbahasan kita telah berakhir dan besok minggu depan hari Isnin, minggu depan lah, hari Isnin, kementerian akan mula menjawab dan saya haraplah kita akan melihat muka-muka menteri dan pegawai-pegawai mereka hadir dalam dewan ini, ya, semasa pembentangan tersebut. Ya, saya faham, saya memang berasa juga bahawa mereka kurang menghormati kita sebagai ahli-ahli Dewan Negara, dewan yang tertinggi dalam protokol pentadbiran negara. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada YB sekalian kerana telah memberikan kerana telah mengambil bahagian dalam perbahasan yang saya banyak belajar pada kali ini. Jadi Yang Berhormat, dengan itu mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 25 September 2023.